Buletin Didik 7 Mac bersama saya Fazila Haniarun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan tidak bercadang untuk memperkenalkan silibus baru mengenai patriotism di sekolah. Sebaliknya, Kementerian Pendidikan KPM sedang melaksanakan pelbagai usaha untuk memberi pendidikan awal mengenai sistem demokrasi negara. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying mengulas soalan Ahli Parlimen Rantau Panjang Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof sekiranya wujud perancangan untuk mempunyai silibus bagi melahirkan semangat patriotism dalam kalangan pelajar di peringkat sistem pendidikan negara. Dalam pada itu, Hu Ying menjelaskan KPM telah merencana pelbagai program dalam melahirkan anak muda yang celik politik sesuai dengan pelaksanaan Undi 18 selain bermatlamat menguatkan jati diri pelajar supaya tidak mudah terjebak dengan gejala buli cyber. Kami juga sentiasa akan mengadakan program yang bersifat preventif dalam memastikan jati diri murid sentiasa kukuh supaya mereka tidak terpengaruh dengan gejala negatif terutama daripada tayangan filem yang tidak berkualiti. Antara program yang telah dan akan dijalankan KPM ialah Kem Jati Diri, program Sahsiah Unggul Murid, Jadi Junior, Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni di sekolah rendah dan menengah. Tambahnya, KPM juga sentiasa menitik beratkan tentang kesan-kesan buli cyber melalui pendidikan Islam dan pendidikan moral. Seramai 222 daripada 3,227 guru yang diambil secara one-off tidak melaporkan diri atau menolak penempatan perkhidmatan di Sarawak. Bagi mengatasi perkara itu, KPM melaksanakan program pembangunan guru baru sebagai menyokong pembangunan profesionalism kepada guru baru. Jelas Menterinya Fadlina Siddiq menerusi jawapan lisan yang disiarkan di laman web Parlimen semalam. Melalui program itu, guru baru dibimbing dengan sokongan dan bantuan secara profesional serta berstruktur. Ia bagi membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran, budaya dan warga sekolah. Bagi memastikan pembelajaran dan pengajaran PDP dapat disampaikan dengan lebih berkesan, guru baru juga menerima bimbingan secara berterusan daripada guru mentor yang dilantik. Sehingga 30 Disember lalu, 3,227 guru merangkumi 2,621 guru lantikan tetap dan 606 guru lantikan secara perkhidmatan kontrak ditempatkan di Sarawak. Fadlina berkata urusan pengambilan guru dilaksanakan berterusan dari semasa ke semasa, tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan option mata pelajaran. 375 guru tadika Jabatan Agama Islam Melaka JAIM bakal menerima kenaikan allowance bulanan dalam masa terdekat di bawah peruntukan kerajaan negeri. Pengarah JAIM, Datuk Cik Syukri Cik Mat berkata, pihaknya melakukan persiapan akhir sebelum cadangan jumlah kenaikan itu dihantar kepada Ketua Menteri, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. InsyaAllah akan sebaik saja dapat kelulusan, beliau akan memberikan kenyataanlah berkaitan dengan perubahan tersebut. Sebab kemungkinan kita akan tunggu insyaAllah, sebab yang tu di peringkat Datuk Seri. Kalau Datuk Seri kita dah siapkan cepat, Datuk Seri terus dapat lancarkan. Kalau boleh lah kita nak suruh percepatkan, tetapi tengok kadang ada beberapa kekangan yang lain. Selepas mendapat kelulusan kerajaan negeri melalui surat kerajaan negeri di peringkat JAIM, kita dah selesaikan. Beliau terdahulu menyampaikan amanat kepada lebih 300 guru tadika JAIM di Masjid Al-Azim di Peringgit. Pembayaran allowance khas itu bertujuan mengurangkan beban guru ekoran kenaikan kos sara hidup pada masa ini. Meskipun tiada kenaikan gaji, allowance itu dapat menampung perbelanjaan harian guru berkenaan. Dalam pada itu, katanya yuran bulanan RM30 dikekalkan untuk ibu bapa yang berhasrat menghantar anak ke tadika JAIM di seluruh Melaka. Bagi yang kurang berkemampuan untuk membayar yuran, jelasnya mereka boleh berbincang dengan pihak JAIM atau Majlis Agama Islam Melaka MAIM. Ketika ini, hampir 3,500 kanak-kanak menerima didikan di 71 tadika JAIM yang beroperasi di seluruh negeri itu. Elak kasut sekolah putih terbuang begitu sahaja. Dari situ, tercetusnya idea inovatif kumpulan Mr. DIY Malaysia Berhad menggalakkan murid sekolah mengitar tinggi atau upcycle untuk memberi nafas baru kepada kasut-kasut tersebut.
Inisiatif Walk with Style menyaksikan lebih 750 murid sekolah dari Selangor, Perak, Kedah dan Kuala Lumpur menggunakan bekalan peralatan seni dari Mr. DIY untuk mencipta pelbagai jenis kasut sekolah yang menyeronokkan dan bergaya dengan rekaan yang unik dan tersendiri. Pelajar-pelajar yang terlibat pula ialah dari Pusat Pembelajaran EduFund Ipoh Perak, SK Tunku Bendahara Kod Diang Kedah, Rumah Aman Sungai Buloh Selangor, Pusat Pembelajaran Komuniti Pelarian Myanmar MRCLC dan Program Perumahan Rakyat PPR Pinggiran Bukit Jalil Kuala Lumpur. Secara keseluruhan, sebanyak lebih 750 pasang kasut sekolah putih telah dikitar tinggi. Mengulas tentang usaha ini, jurucakap Mr. DIY berkata, matlamatnya adalah mendidik rakyat Malaysia mengenai keperluan mengguna semula, mengitar semula dan mengitar tinggi. Inisiatif seperti Walk with Style ini menerapkan pemahaman prinsip kelestarian dalam generasi muda sambil menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, menarik dan kreatif. Buat julung kalinya, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris FPE UPSI menganjurkan Majlis Anugerah Bitara Penyelidikan dan Inovasi AURA bagi meraihkan penerima-penerima bagi tahun 2022. Ia sebagai pengiktirafan bagi menghargai sumbangan pensyarah khususnya warga FPE yang telah menunjukkan prestasi cemerlang. Sebanyak 3 kategori anugerah telah disampaikan kepada pensyarah fakulti ini iaitu anugerah Diamond, Gold, Ruby, Emerald, Sapphire serta 3 kategori dalam penerbitan, penyelidikan dan perundingan dan inovasi. Secara keseluruhannya, 17 pensyarah FPE telah menerima anugerah AURA baru-baru ini. Majlis dirasmikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, Profesor Dr. Suryani Abu Bakar. Turut hadir Pengarah Jabatan Strategik UPSI, Profesor Madya Dr. Azmi Muhammad serta dekan-dekan fakulti, Timbalan Dekan, Pengarah Pusat dan pensyarah. Bagi memeriahkan majlis, sebanyak 12 cabutan bertuah telah disumbangkan oleh Unit 4P fakulti. Majlis penganugerahan ini diharap dapat menyuntik semangat pensyarah serta dapat diadakan setiap tahun. Kerjasama antara universiti dan pemain industri teknologi kewangan digital mampu melahirkan lebih ramai pakar keselamatan cyber yang diperlukan negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, penggunaan teknologi digital di Malaysia kian meningkat dan berisiko dengan ancaman serangan cyber. Tambahnya, hubungan itu turut membolehkan universiti melihat sama ada kurikulumnya terkini sesuai dengan keperluan industri mahupun tergolong daripada pekerjaan yang tinggi permintaannya. Beliau ditemui pada majlis menandatangani MOU antara Universiti Teknologi Malaysia UTM dan penyedia perkhidmatan kewangan global Mastercard di kampus UTM di Ibu Negara. Kerjasama itu bertujuan meningkatkan keupayaan serta kapasiti UTM dalam melahirkan bakat menangani isu keselamatan cyber. Jelas Datuk Seri Muhammad Khalid, ia juga memberi peluang latihan dalam bidang keselamatan cyber yang ditawarkan UTM sekaligus melahirkan graduan mahir dalam bidang itu. Dalam pada itu, sebuah pusat pemindahan ilmu akan diwujudkan untuk tujuan penyelidikan terhadap isu keselamatan cyber pada masa sama menambah baik kurikulum yang disediakan UTM selain memberi syarahan. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda menawarkan kursus kemahiran Tibet secara percuma di 2 institusi pengajian agama Islam di Perak dan Pulau Pinang. Program Tibet Tahfiz at Perda Tech itu bertujuan membuka laluan kepada penuntut aliran agama mendapatkan peluang pendidikan kemahiran. Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ramlan Harun berkata, program rintis selama 6 hingga 12 bulan itu dibiayai sepenuhnya oleh Perda. Ia melibatkan pengajian kejuruteraan kimpalan dan kejuruteraan otomotif bagi fasa pengambilan pertama bermula tahun lalu bertempat di Institut Kemahiran Tinggi Perda, Perda Tech Nibong Tebal. Perda Tech turut menguruskan hal berkaitan kebajikan, disiplin, keselamatan dan fasiliti pembelajaran sehinggalah pelajar tamat pengajian dan memperoleh Persijilan Kemahiran Malaysia. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Perda dengan Madrasah Darul Ulum
Ulum Syekh Zakaria dan pengasas Sekolah Menengah Agama Ma'had As-Syakiyah Tahfiz Sains. Kerajaan akan melancarkan jualan raya rahmah bagi memberi peluang kepada golongan B40 mendapatkan pakaian raya pada harga mampu milik. Inisiatif itu antara hasil sesi libat urus kementerian dan beberapa pemain utama industri tekstil negara. Saya dengar tadi daripada syarikat gedung yang ternama ini. Mereka bincang tadi, mereka tak hendak jual rahmah itu, tapi kainnya itu nanti dipertikaikan. Maklumlah orang perempuan ya, banyak yang akan beli nanti. Dia tahu, orang perempuan ni disentuh kain itu, dia tahu kualiti macam mana. Jangan bohonglah. Jadi nampaknya semua ni tidak akan kompromi tentang kualiti. Selain industri tekstil, sesi libat urus turut membabitkan beberapa industri lain, antaranya perbankan, insurans dan pembuatan. Ia bertujuan memastikan ekosistem dalam inisiatif Payung Rahmah dapat dikekalkan, terutama berkaitan harga makanan. Beliau berkata kementeriannya akan memberi fokus untuk mengukuhkan inisiatif di bawah Payung Rahmah dalam tempoh 6 bulan ini. Taman dalam akuarium atau terrarium boleh menjadi terapi minda kepada pencinta tumbuh-tumbuhan. Justru ramai yang menjadikannya sebagai hobi sehingga boleh menjana pendapatan lumayan. Mula berjinak-jinak dengan tumbuh-tumbuhan sejak 10 tahun lalu, Yvonne Pham yang ditemui di Kuala Lumpur Festival Park 2023 baru-baru ini berkongsi minatnya terhadap terrarium timbul sejak 3 tahun lalu. Dia jatuh cinta kerana ianya ibarat terapi minda. Saya tengok dia macam sangat relax. Dia macam you sudah tengok dia, wah, you sudah suka. Jadi saya buat itu bagi orang yang suka stress, dia mau relax, dia boleh buat workshop atau dia beli balik rumah. Tambahnya, terrarium mudah dijaga dan hanya perlu disiram sebulan sekali. Tumbuhan ini juga boleh hidup tanpa cahaya matahari. Terrarium boleh dibeli dengan harga serendah RM30 selain boleh ditempah khas jika berkemampuan. Kepada yang ingin menceburi dunia terrarium, Yvonne turut membuka bengkel khusus. Karyanya itu boleh dilihat di Festival Kuala Lumpur, Taman Tasik Titiwangsa sehingga 12 Mac ini. Bertemakan Laman Seni dan Flora Malaysia, festival dibuka mulai 9 pagi hingga 10 malam. Aroma kopi yang memukau menjadi inspirasi penganjuran Festival Kopi Kuala Lumpur baru-baru ini. Acara turut berjaya menghimpunkan lebih 70 usahawan muda barista. Bertempat di Jalan Ampang Ibu Negara, kesemua usahawan ini dikumpulkan hasil kerjasama Pusat Pelancongan Matic. Ia selepas kejayaan penganjurannya di Pesta Kopi Pulau Pinang, Melaka dan Pesta Kopi Extended Ibu Negara pada Disember 2021. Acara mampu menggamit minat pencinta kopi di Lembah Kelang menikmati aroma dan nikmat kopi. Untuk pesta kopi kali ini, kita come out dengan satu air yang baru, which is nama dia adalah creme brulee latte. So creme brulee latte ni memang special untuk this event. Dia combination dengan kita punya beans, creme brulee flavor, caramel sauce dan juga sweet cream on the top. Kita ada beberapa jenis kopi yang kita cuba ketengahkan lah. Okay, kita ada pemilihan jenis beans daripada Arabica beans, Liberica dan juga ada yang menggunakan Robusta. Okay, so macam kami menggunakan Arabica beans. Okay, mix daripada 3 negara, daripada Mexico, Ethiopia dan juga Guatemala. Pengunjung bukan sahaja dapat menikmati pelbagai produk kopi, malah melihat sendiri demonstrasi penyediaannya. Tarikan lain termasuk sekolah kopi iaitu komuniti yang mendidik orang ramai tentang pengendalian dan cara penyediaan kopi. Kita orang yang coffee lovers ni kalau boleh nak try semua kopi kan. So kalau boleh kita orang nak diorang jual macam a small size of cup so that kita orang boleh tadilah sekali minum terus kenyang. So kita boleh lah try macam-macam ni kopi. So like just a small size. I think sesuai lah kalau orang yang betul-betul minat kopi kan. Diorang nak try different beans atau different lain kedai maybe lain style of making a coffee. Betul. So it's okay. Syarikat Mattel Inc. melancarkan patung Barbie inspirasi daripada saintis dalam bidang angkasa lepas Dr. Maggie Edring Pocock. Ia sempena Hari Wanita Sedunia yang disambut pada 8 Mac setiap tahun.
Barbie versi Adrian Pocock ini adalah siri role model terbaru yang dilancarkan Mattel sebagai penghargaan ke atas usahanya mempromosikan kerjaya dalam bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM di kalangan kanak-kanak perempuan. Beliau yang juga bekas Presiden Persatuan Sains Britain turut dikenali sebagai hos rancangan TV terkenal di UK, The Sky at Night, di samping kerjanya bersama teleskop James Webb. Beliau berkata misi utamanya adalah menggalakkan kanak-kanak perempuan untuk membina kerjaya dalam bidang STEM dan menjadikannya lebih mudah diakses. One of the messages I like to get out to kids when I go and speak to them is reach for the stars. In my life, I am literally reaching for the stars. All my life, I've wanted to get out there into space, travel to other stars and the planets going around them, exoplanets. But for some kids, that's not what makes their heart sing. And I say, reach for the stars no matter what your stars are. But have a big, crazy, powerful dream. Barbie versi Adrian Pocock ini didatangkan dengan baju warna biru menggambarkan langit di waktu malam, lengkap dengan sebuah teleskop. Bola sepak Liga Super, Negeri Sembilan gagal manfaat kelebihan di tempat sendiri selepas dibelasah JDT 7-0 semalam. Tidak banyak yang mampu dilakukan Negeri Sembilan yang beraksi di arena sendiri Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Minit ke-20 gawang mereka sudah ditembusi menerusi tandukan penyerang Argentina Fernando Forestieri. 3 minit sebelum rehat, JDT menambah satu lagi gol hasil percubaan menarik Diogo. Babak kedua cuma sebaik 3 minit permainan bersambung, JDT semakin mengganas dengan gol ketiga. Gol menerusi sepakan penalti Forestieri. 4 minit berselang menyusul gol keempat JDT hasil penyudah mudah pemain kebangsaan Arif Aiman Hanapi. JDT melebarkan kedudukan 5-0 minit ke-67 hasil jaringan seorang lagi pemain kebangsaan Corbin Ong. Turut mencetak jaringan Endrick Santos pada minit ke-73. Corbin Ong melengkapkan kemenangan 7-0 JDT 2 minit sebelum perlawanan tamat. Selepas 3 perlawanan, JDT kekal tanpa devolusi dengan menjaringkan 12 gol. Manakala Negeri Sembilan terus kempunan mencipta kemenangan, kini di tangga ke-12 dengan 2 mata. Sementara itu, Sabah FC terpaksa berempas pulas sebelum mengatasi Kuching City di Stadium Negeri Sarawak. Keadaan padang becak nyata menjejaskan rentak kedua-dua pasukan. Namun Sadil Ramdhani lebih pantas menyesuaikan diri apabila membuka tirai jaringan Sabah minit ke-24. Kelekaan Sabah pada penghujung babak pertama dihukum Abu Kamara untuk gol penyamaan Kuching City. Selepas rehat, Sabah lebih mendominasi permainan. Hasilnya minit ke-58 pelawat menjaringkan gol kemenangan menerusi pemain import dari Portugal Telmo Castanheira. Ini kemenangan ketiga berturut-turut Sabah selepas mengalahkan PDRM dan Kelantan United. Terikat 9 mata bersama JDT, mereka akur di tangga kedua hasil perbezaan jaringan. Keprihatinan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB dalam memastikan kelangsungan hidup bekas atlet kebangsaan amat dihalu-halukan Kementerian Belia dan Sukan. Harapan KBS, usaha sama yang dijalinkan haruslah dipelbagaikan menjurus pembabituan atlet secara langsung. Bila kita ada industri partner seperti ini, mereka terus boleh dilatih dan terus masuk dalam bidang kerja. Jadi saya rasa transition itu mungkin agak sesuai untuk segelintir atlet yang mahukan persekitaran seperti ini. Tambahnya, KBS sentiasa peka terhadap nasib bekas atlet-atlet kebangsaan yang pada zaman puncak kerjaya mereka sentiasa berkorban menjulang nama negara. Kita nak pelbagaikan option kita bagi atlet, bukan sahaja belajar, bukan saja hospitality, tetapi kalau kita ada bidang-bidang yang lain yang akan menarik minat mereka, kita nak bagi sokongan kepada mereka. Hannah semalam menyaksikan Majlis Perjanjian Persefahaman MOU antara YAKIB bersama Genting Malaysia Berhad dan Akademi Hospitality DHS. Bekas-bekas atlet ini diberi peluang pekerjaan dan juga kalau mereka tidak ada orang kata kelayakan, kita akan gunakan DHS Academy untuk melayakkan mereka. Kita akan gunakan PPT lah, iaitu pencapaian terdahulu. Dengan pengalaman mereka ada, kita akan tukar pada sijil dan mereka akan boleh gunakan sijil ini untuk masa depan mereka untuk berkerjaya lah. Kerjasama ini adalah pertama buat YAKIB menawarkan peluang pekerjaan kepada 3,000 ahli di bawah naungan mereka bersama Genting Malaysia. Peserta akan menjalani kursus teori dan praktikal bidang hospitality selama 7 bulan selain berpeluang melanjutkan pekerjaan selepas tamat tempoh kursus.
Perlumbaan Ultra Marathon yang menampilkan etnik minoriti tempatan di Mexico mengakhiri Buletin Didik. Saya Fazlani Harun, salam hormat. Assalamualaikum. Buenísimo,